Assalamualaikum, selamat pagi. Hi everyone, how are you all? Lama sejahtera Cikgu. Okey semua? Okey, hari Okey ini Cikgu. kita nak bincang praktis formatif 2.1 muka surat 53. Pastikan awak ada buku teks dan pastikan awak ada buku tulis. Okey? Alright, kita start dengan soalan nombor 1. Tengok buku ya, muka surat 53. Lengkapkan carta alih di bawah yang memerihalkan laluan udara semasa menarik nafas. Okey, diberikan dalam buku lubang hidung, rongga hidung, pharynx, larynx dan A. A itu apa? Trachea, Nurul Faraliana. Darwish dengan Iwani cakap trachea. Betul ya? A ialah trachea. B, betul ya, boleh pakai chat. Memang chat tu cikgu nampak. Bronchus. Darwish cakap bronchus. Betul? C, Liu Dixon pun kata bronchus. Betul ya? Bronchus. C, bronchial. Azian cakap bronchial. Iwani pun cakap bronchoil. Bronchial. Ejaan dia bronchial ya. Dan seterusnya adalah alveolus. Okey? Selesai untuk soalan 1. 2. Tandakan tik bagi pernyataan yang betul dan tandakan pangkah bagi pernyataan yang salah tentang pernafasan. Okey? So, tengok A. Epiglottis ialah struktur yang membuka dan menutup trakea. Betul ke salah? Betul Cikgu. Betul, Darwish. Faradiana pun kata betul. Betul jawapan dia ialah correct. So letak tik dekat situ. Okay. B. Pertukaran gas di dalam sel badan berlaku pada bronchiol. Betul ke salah? Salah. Betul Darwish? Salah. Syed Harrison kata salah. Liu Dixon kata salah. Betul Tiga-tiga orang tu betul. So, untuk B, statement itu tidak benar. Okey, tengok pada C. Faraliana betul Salah. C. Diafragma bergerak ke bawah dan melepil semasa menghembus nafas. Be careful this one Hembus nafas, diafragma turun bawah. Okey, be careful Salah dengan jawapan ini. Salah, betul. Darwish kata salah. Darwish, Iwani salah. Iwani jawapan dia ialah salah Salah, tak betul ni. Bila kita hembus nafas, kita punya tekanan dalam rongga toraks mesti tinggi. Jadi bila tekanan dekat dalam nak tinggi, kita mesti kecilkan ruang. Bila kita nak kecilkan ruang, diafragma mesti melengkung ke atas. Okey, maknanya Iwani tadi kena cek baliklah untuk tarik nafas dengan hembus nafas. Cek balik awak punya fakta. Mungkin awak terbalik jawapan dia. Okey, alright, apa lagi? Siapa lagi tadi jawab? Syed Harrison betul, Faraliana pun betul. Statement keempat iaitu D adalah salah. Okey, alright. So kita tengok balik, cek balik untuk nombor 2. A betul, B salah, C salah dan D juga salah. Okey? Alright, kita gerak kepada soalan nombor 3. Apakah kepentingan pengudaraan yang baik di dalam kelas yang ramai murid? Kelas tu biasalah, tapi murid je dekat 45 orang, ramai. Jadi untuk kelas yang ramai ni mesti pengudaraan yang baik. So fikirkan. Tengok dekat ada soalan gambar dia gambar otak tu. Maksudnya ini soalan kebat. Dia paksa awak fikir. Kenapa bila kita ada ramai murid, pengudaraan mestilah baik. Cuba fikir. Supaya tidak ada orang mengalami sesak nafas. Betul dah tu, tapi tak lengkap. 1 markah dah dapat dah tu. Supaya tak sesak nafas. Lagi. Siapa nak cuba? Okey, cikgu guide awak. Kalau kita nak pengudaraan yang baik, bermaksud kita nak gas apa yang banyak? Oksigen. Betul, Farah Riana. Awak kata awak nakkan oksigen yang banyak. Itu dah 1 point tu. You mention saja oksigen yang banyak, awak dah dapat 1 point dekat situ.
Okay, maknanya kita kelas ramai orang dalam satu kelas, kita nak bawa oksigen yang banyak masuk, maka kita kena buka tingkap. Tingkap buka, pintu depan buka, pintu belakang buka. Okay, so apa benefit yang kita dapat bila dapat oksigen banyak? Dapat memastikan oksigen di dalam kawasan kelas mencukupi untuk digunakan oleh ramai murid. Baru 1 markah sebab awak dapat on the point of banyak oksigen. Baru 1. Kita nak cari second point. Bila oksigen masuk dalam badan, proses apa yang berlaku awak? Oksigen tu digunakan untuk buat sesuatu. Oksigen tu nak guna untuk apa? Respirasi. Respirasi, Darwish. Pandai, Darwish. So, point kedua dah dapat. Point pertama, banyak oksigen. Point kedua, untuk respirasi sel. Point ketiga tadi, siapa jawab tadi? Sesak nafas, untuk elakkan sesak nafas. Supaya tidak Darwish lagi. Point ketiga. Bagus. So sekarang kita dah ada 3 point. Kita nak jalin dia jadi satu ayat. Macam mana kita nak buat ayat kita? Okay, ambil point kita dah bincang 3. Cikgu bantu awak untuk buat ayat yang baik. Okay. Pengudaraan yang baik membekalkan banyak oksigen kepada murid agar respirasi sel berjalan dengan efisien. Tiada orang mengalami sesak nafas. 3 poin tu, banyak tu. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Pengudaraan yang baik membekalkan banyak oksigen kepada murid-murid. Respirasi sel dapat berlaku dengan efisien. Dan yang ketiga, tiada orang mengalami sesak nafas. Okay? 3 poin. Lengkap. Biasanya awak kalau soalan tu dia ada simbol otak, maksudnya soalan tu soalan kebat. Jadi kita kena train diri kita, kita kena bagi at least 3 points. Okay? 3 points you are safe dalam PT3. Hopefully daripada 3 awak bagi tu, 2 dapatlah. Kan? Dapatlah markah dekat situ. Okay? So habis untuk soalan nombor 3. Soalan yang keempat. Soalan keempat. Rajah 1 menunjukkan sebuah model ringkas yang digunakan untuk menunjukkan mekanisme pernafasan. Okay, mekanisme pernafasan. So awak tengok gambar. Sebenarnya model ini berada di dalam makmal di sekolah. Tapi sebab cikgu tak masuk ke sekolah, so bahan tu cikgu tak boleh bawa balik awak. Itu milik sekolah, cikgu tak boleh bawa balik. Okay? So nanti bila once kita dah sekolah dah buka, cikgu akan show kepada awak alat ini. Memang kita ada model yang besar dekat dalam kelas. Okay? So awak tengok dekat situ kita ada balang kaca. Balang kaca tak boleh nampak kat dalam Lepas tu kita ada dia punya tube bentuk Y. Lepas tu kita ada belon kiri kanan. Bawah dia adalah kepingan getah nipis yang kita boleh tarik ke bawah dan kita boleh tolak dia naik ke atas. So it's movable. That part is movable. Okay. Now A. Nyatakan bahagian sistem respirasi manusia yang diwakili oleh bahagian berikut. 1. Balang kaca. Siapa boleh bagi? Sangkaruso, betul. Kong Li Hui betul, Darwish betul, Farah Liana betul. Sangkaruso, pandai awak. Okay, nombor 2 Roman. Kepingan getah nipis. Ini macam dah lumba-lumba semua orang bagi jawapan. Diafragma, betul. Mana orang lain Orang lain ni dia follow saja. Mas Wiam, betul. Diafragma. Okay? Diafragma adalah untuk kepingan getah nipis. 3. Tiub kaca berbentuk Y. Trakea. Faraliana, Kong Li Hui, Mas Wiam, Darwish. Semua betul. Trakea. Pandai you all. Dan keempat, belon. Peparu. Okay, itu paling senang sebenarnya nak teka. Okay, peparu betul. 4 orang betul. Pandai you all. Soalan tu macam kelakar kan? Senang sangat kan? Inilah duk tanya dalam PT3. Jadi janganlah kata tak boleh jawab. Okay, senang saja tu. Okay, kita pergi kepada soalan B. Ada gambar otak. So itu adalah soalan apa tu? Kebat. Okay, soalan kebat. Tengok kepada B.
Mengapakah kepingan getah nipis dan bukan getah tebal digunakan dalam model di atas? Cuba fikir. Kenapa kena pakai getah yang nipis? Fikir. Hebat. Kenapa tak pakai getah yang tebal-tebal, yang keras-keras? Kenapa kena pakai getah nipis? Sifat getah nipis ni dia lembut. Untuk itu clue untuk awak tu. Dia lembut. Getah nipis, lembut. So fikir, kenapa kena pakai getah nipis? Tisu yang nipis? Tak tepat. Bukan. Semua tak mau kalah ni. Semua bagi jawapan. Kepingan getah nipis dapat ditarik dengan alamak, sekejap. Cik terhilang. Kepingan getah nipis dapat ditarik dan ditolak dengan lebih mudah. Betul! Itu jawapan dia. Itu Kong Li Hui. Betul Kepingan getah nipis dapat ditarik dan ditolak dengan lebih mudah. Okay? Jadi bila awak dapat tolak dengan tarik dia lebih mudah, maka awak dapat manipulasikan isi padu balang gas. Okay? Jadi sebab itulah it is not suitable to build up this model. It is not suitable for you to be using getah yang tebal. Getah yang tebal is not flexible. When it's not flexible, you are not able to push it up and down. Push up tak boleh. Pull down also cannot. Okay? So that is why you have to use something that is very flexible. Therefore, you have to use getah yang nipis. Okay? Very good answer, Kong Li Hui. Alright? So, pergi kepada C. Nyatakan proses dalam pernafasan yang ditunjukkan oleh tindakan terhadap kepingan getah nipis berikut. Kejap. Teacher, Cikgu, I think you can't hear our sound. Were you talking, people? Cikgu ni dah habis sound. Dah naik. Kejap. Cuba cakap. Hai cikgu. Baru dengar. Awak, saya onkan saya punya earphone. Alah. Okay. Alright. Okay. Again. Hello everyone. Hai cikgu. You were there all the Kamu time. tak respon. Sorry, because ni. I was using this one. So I thought it is switched on. It wasn't. Jadi cikgu, semasa kamu semua cakap, kamu tak ada respon. Jadi kami semua guna chat. Thank God. Who was that? Who remind me to hear? Siapa tu? Thank you, Kong Li Hui. If not, I ajar sorok-sorok. Alright, thank you so much. Nasib baiklah boleh pakai chat kan. Aku seorang-seorang je cakap rupanya. Punya orang lain pun cakap seorang-seorang. Okay, alright, kita pergi kepada soalan C. Now boleh cakap. Sebab cikgu dah dengar. Nyatakan proses dalam pernafasan yang ditunjukkan oleh tindakan terhadap kepingan getah nipis berikut. 1 Roman. Kepingan getah nipis ditarik ke bawah. Apa yang berlaku sebenarnya dalam manusia? Menarik udah. Betul, menarik nafas. Darwish pun betul menarik nafas. Pandai. Okey, kita tengok sekarang untuk 2 Roman. Kepingan getah nipis ditolak ke atas. Menghembus nafas. Betul menghembus nafas. Now kita tengok soalan D. Mengapakah balang kaca gagal berfungsi seperti sangkar rusuk dalam mekanisme pernafasan menggunakan model di atas? Kenapa dia, walaupun dia imitates our rib cage, tapi dia tidak berlaku seperti sangkar rusuk? Kerana balang kaca tidak berupaya berfungsi seperti sangkar rusuk. Sangkar rusuk bertanggungjawab untuk melindungi paru serta akan ke atas dan keluar semasa manusia menarik nafas, manakala ke bawah dan ke dalam semasa manusia menghembus nafas. Balang kaca tidak dapat bergerak seperti rangka rusuk lalu gagal berfungsi seperti sangkar rusuk.
Ya, betul. Jawapan awak tu half of it is correct, half is incorrect. Okay? So kita bincang satu-satu. Balang kaca tidak mengembang seiring dengan pengembangan belon. Balang kaca tidak mengembang. Bukan mengembang, awak tidak bergerak. Because in reality pun our rib cage doesn't expand. Our rib cage just moves up and down, inwards and outwards. Kan? Okay? So kita, kalau Li Hui punya jawapan tadi 50% is correct. So let's discuss. Okay? Soalan mengatakan, mengapakah balang kaca gagal berfungsi seperti sangkar rusuk? Okay. First point. Balang kaca berstruktur tetap dan tidak berupaya berubah, because in reality we need to our rib cage need to be changing all the time so that we can buat inhalation and exhalation, whereby now kita punya model ni is made of balang kaca. Balang kaca mana boleh gerak, awak dia kekal, so dia cannot function as our rib cage. Okay, mengapa balang kaca gagal berfungsi di sangkar rusuk? So kita kata balang kaca berstruktur tetap dan tidak berupaya untuk berubah. Sekejap tengok siapa tu. Ada orang nak masuk lagi. Alright, para Liana. Okay, faham So itu jawapannya. Mengapakah balang kaca gagal berfungsi seperti sangkar rusuk dalam mekanisme pernafasan? That is the only reason. Because sangkar rusuk, balang kaca adalah berstruktur tetap dan tidak berupaya berubah. Maka, tulis itu. Maka mekanisme tarik nafas dan hembus nafas tidak dapat berlaku. Okay? Oh, ramai kita hari ni. Yeay, kita ada 32 orang online. Alhamdulillah. Alright. Okay. So, awak, hari ni itu sahaja lesson kita. Very short and simple and sweet. Yang penting belajar. Okay? So, minggu depan kita akan masuk topik yang baru. 2.4. Okay? Okay, so habis untuk hari ini. Lepasnya ada kelas lain kan? Okay, so you all may leave the meet and pergi untuk Terima kasih, kelas yang Cikgu. berikut. Sama-sama semua orang. Okay. Terima kasih. Bye-bye. Alright, bye. Terima kasih. Sama-sama awak. Bye.